Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat lagi sekali bersama-sama di dalam majlis ilmu, majlis yang kita cuba aturkan sebelum ni dalam menelusuri kitab Al-Azkar karya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih lagi bersama-sama berada di muka surat yang 99, muka surat ke-99 dalam kitab cetakan Al-Hidayah ini. Dan dekat sini dia letak kita duduk dekat paragraf yang kedua, perenggan yang kedua, yang sebenarnya dia bercakap tentang apa yang disunatkan kita baca selepas Al-Fatihah. Ayat apa ataupun surah-surah apa yang disunatkan kita baca selepas Al-Fatihah. Sembahyang kita ni ada, kita dah tahu dah rukun-rukun dia sebagainya, dan bacaan selepas Al-Fatihah itu juga sunat, tetapi sunat di dalam sunat itu, perkara sunat itu, pertama kita baca dapat dah perkara sunat. Tengok kalau kita mengamalkan Islam dan kita faham apa yang kita belajar, kita faham apa yang Nabi ajar, sebenarnya pahala-pahala yang kita buat itu dengan fahamnya itu, insya-Allah dia akan jadi lebih berganda, lebih berganda. Dengan faham, dengan niat kita. Jadi kalau kita baca apa-apa saja surah selepas Fatihah, kita dah dapat dah pahala sunat. Tetapi kalau kita ikut lagi amalan ataupun bagaimana yang menjadi kelaziman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kelaziman para sahabat yang mendapat pelajaran secara terus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu satu lagi kita mendapat pahala insya-Allah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab meletakkan dan menyusunkan beberapa surah yang kebiasaannya dibaca dan dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengok kat sini Imam Nawawi dia kata apa, was-sunnatu, dan sunnahnya, was-sunnatu an takuna suratu fi subhi waz-zuhri min tiwalil mufassal. Sunnahnya untuk kita baca surah pada salat subuh dan zuhur adalah daripada surah-surah yang disebut sebagai tiwalil mufassal. Tiwalil mufassal, yang panjang dan mufassal. Jadi kalau tengok dekat terjemahan ini, dia hanya terjemahkan bab mufassal. Dia hanya terjemahkan bab tiwal, dia tidak terjemahkan bab mufassal, sebab ini adalah terma ataupun istilah yang digunakan pakai di dalam ilmu qiraat ataupun ilmu ulumul Quran ataupun ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Di sana dia ada beberapa term ataupun beberapa istilah yang digunakan pakai oleh para ulama, dan apabila disebut istilah tu sebenarnya difahami secara langsung. Cumanya kita mungkin kurang faham sebab mungkin tak banyak di antara kita, ataupun ada ramai juga di antara kita yang belajar tentang Al-Quran tetapi mungkin tidak sempat nak sampai ke sini, ataupun mungkinlah setiap orang belajar dia ada tahap-tahap dia. Maka dekat sini kita kongsi sikit bagi yang dah tahu sebagai muzakarah, bagi yang belum tahu kita ambillah sedikit catatan. Dia dalam Quran ni dia ada pembahagian, dia beberapa pembahagian lah. Yang paling simple sekali dibagi kepada tiga bahagian. Maksudnya surah-surah dalam Quran dipanggil sab'ut tiwal. Sab'ut tiwal ni yang awal-awal tu, yang surah yang panjang-panjang sampai surah Al-Imran, Nisa kan, Al-A'raf dan sebagainya, itu surah-surah panjang. Lepas tu surah-surah pendek, surah-surah sederhana. Lepas tu surah pendek. Surah yang pendek ni di ujung-ujung Al-Quran itu juga terbahagi kepada tiga, lebih kurang macam tu. Terbahagi kepada tiga. Dia panggil At-Tiwal Al-Mufassal. At-Tiwal Al-Mufassal ni maksudnya surah-surah yang sedikit panjang tetapi dia banyak.
maksudnya yang sedikit panjang tetapi dia pendek daripada surah-surah yang sebelum-sebelum tu. Okey. Yang mana mengikut pendapat ulama, dia ada khilaf juga pendapat ulama, ada yang kata bermula daripada surah Qaf, surah Qaf ataupun surah Al-Hujurat, sehinggalah surah Amma ataupun surah An-Naba, surah Amma Yatasaalun itu, ataupun surah Al-Buruj. Itu dia panggil At-Tiwal Al-Mufassal. At-Tiwal Al-Mufassal, surah-surah panjang yang Al-Mufassal ni maksudnya Allahu Akbar, bukan terputus, maksudnya surah pendek yang panjang sikit daripada surah-surah yang panjang di dalam Al-Quran, dan surah-surah ini terputus ataupun terpisah dengan basmalah. Terpisah dengan basmalah maksudnya setiap surah tu kan dimulai dengan bismillah, bismillah, bismillah. Itu ta'rifan para ulama di dalam ilmu tafsir, ilmu Al-Quran lah. Jadi khilaf di kalangan para ulama tentang surah panjang yang mufassal ini, sama ada dia bermula daripada surah Qaf ataupun surah Hujurat. Semuanya ada dalil. Dan dia berhenti sama ada di surah Naba, surah juz'u Amma itu, Amma Yatasaalun itu, ataupun pada surah Al-Buruj. Okey, itu selesai. Itu At-Tiwal Al-Mufassal. At-Tiwal Al-Mufassal. Yang kedua, dia panggil Al-Wasat. Al-Wasat Al-Mufassal. Al-Wasat Al-Mufassal. Nanti kita akan jumpa dalam ini dia panggil Qisar Al-Mufassal dipanggil. Dekat dalam kitab yang kita akan jumpa nanti, kita akan jumpalah beberapa istilah. Dan yang sekarang ni saya terangkan dulu apa yang di dalam kalangan ulama Al-Quran menyebut sedikit tentang pembahagian surah. Al-Mutawassit Al-Mufassal ataupun Al-Wasat Al-Mufassal, yang tu bermula daripada juz'u Amma ataupun surah An-Naba itu, ataupun surah Al-Buruj, dan dia berhenti dan berakhir di surah Duha. Bermula ada khilaf, sama ada bermula pada Amma Yatasaalun, surah An-Naba atau surah Al-Buruj, tapi berhenti mesti dekat surah Ad-Duha. Yang ni tidak ada khilaf, berhenti kat surah Ad-Duha. Lepas tu dia ada satu lagi kategori yang terakhir sekali, dia panggil Al-Qisar Al-Mufassal. Al-Qisar Al-Mufassal. Ini surah-surah pendek-pendek yang terpisah dengan bismillah. Dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Iaitu bermula daripada surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas. Bermula dari surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas. Okey? Boleh faham? Ambil catatan sikit-sikit lah. Kalau tak sempat ambil catatan pun, alhamdulillah teknologi yang kita ada sekarang ni, kita boleh ulang balik dengar. Kalau tidak clear ataupun tak sempat nak dengar dan nak ikut. Okey, faham? Dia ada tiga. At-Tiwal Al-Mufassal, dia ada Al-Wasat Al-Mufassal, dia ada Al-Qisar Al-Mufassal. Jadi sunnahnya membaca surah pada salat subuh dan zuhur adalah dari kalangan surah-surah yang panjang-panjang tadi tu. Surah Qaf ataupun Al-Hujurat sehinggalah surah An-Naba ataupun surah Al-Buruj. Jadi surah-surah ini menjadi sunnah dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baca pada ketika salat subuh dan salat zuhur. Wa fil asri wal isya min awsatil mufassal, yang saya sebut tadi, wasat ataupun awsat. Wasat itu singular, awsat itu jamak ataupun plural dia panggil. Al-asr pada salat isya dan asar, pada salat asar dan isya kita baca surah awsat al-mufassal, sama ada dari surah Al-Buruj ataupun surah An-Naba itu sehinggalah surah Ad-Duha, surah-surah sebelum surah Ad-Duha. Pada waktu maghrib pula dia baca min qisaril mufassal. Untuk salat maghrib dia baca surah Al-Qisar Al-Mufassal. Maksudnya surah-surah pendek yang terputus dengan terpisah dengan bismillah. Dekat sini dia ada sedikit footnote ataupun catatan. Dia kata, ini catatan daripada Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nataijul Afkar. Dia kata, wa ammal qira'ah fil maghrib biqisarin mufassal falam ara fi dhalika hadithan sahihan sarihan balil warid fil ahadith as-sahihah annahu qara'a biha fi biqiwalil mufassal kat-tur wal mursalat wa bi atwal minha kad-dukhan wa bi atwal min dhalika ad'afan kal-a'raf. Maknanya
di dalam solat maghrib ini, walaupun Imam An-Nawawi dia sebut, dia kata baca surah-surah yang qisar al-mufassal, tapi selepas Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meneliti beberapa dalil yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia tidak jumpa dalil yang sahih, dalil yang sahih yang jelas. Dia ada sahih satu, dia ada jelas satu. Ada hadis sahih tapi perlu kepada penjelasan lebih. Ada hadis sahih yang betul-betul jelas. Baca tak perlu penjelasan pun, dari literal punya meaning pun kita dah ada, wording translation pun kita dah faham. Dia ada banyak keadaan lah dalil-dalil datang dekat kita. Itu sebab belajar perlu kepada guru dalam beberapa aspek untuk penjelasan yang lebih orang kata apa, lebih mudah difahami, insya-Allah. Jadi kalau ikut Ibn Hajar Al-Asqalani, dia berkhilaf lah, dia berselisih pendapat lah dengan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab bacaan pada solat maghrib. Bahkan Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga baca surah At-Tur dalam kalangan surah-surah yang panjang mufassal tadi tu. Macam Tur, Al-Mursalat, Ad-Dukhan dan juga Al-A'raf. Ada baca lebih lagi. Al-A'raf membaca juga. Cuma tidak diceritakan di situ sama ada Al-A'raf itu dibaca secara penuh, maksudnya seluruh surah Al-A'raf itu, sebab surah Al-A'raf itu panjang, ataupun sebahagian daripada surah Al-A'raf mengikut kadar surah-surah tiwal al-mufassal. Boleh faham Ada soalan? Okey, tak ada soalan. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu fa'in kana imaman, tapi dia kata kalaulah seseorang itu menjadi imam, khaffafa an dhalik. Ini saya selalu ulang. Dia ada fiqh imam. Imam kena cerdik dan imam kena pandai dan imam kena sentiasa jadi observant dan meraihkan makmum yang ada di belakang dia. Khaffafa an dhalika. Kalau dia jadi imam, dia kena ringankan sikit bacaan tu lah. Illa ayya'lama anna al-ma'mumin yu'thiruna at-tatwil. Kecualilah kalau dia tahu bahawa makmum-makmum kat belakang dia ni yu'thiruna at-tatwil, mengutamakan ataupun okey sangat-sangat kalau imam baca panjang. Okey, apa keadaannya kalau kita tengok kalau dekat surau-surau dan masjid-masjid biasa kawasan qaryah, maksudnya lapisan masyarakat yang datang ke surau dan masjid itu terdiri daripada orang-orang tua yang mungkin tak sihat sangat, solat pun atas kursi contohnya, ataupun ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil contohnya kan, ataupun ada urusan-urusan lain, ataupun surau itu dan masjid itu sentiasa disinggahi oleh orang-orang yang bermusafir, orang-orang yang kerja, balik kerja contohnya kan, kerja nak balik rumah, singgah sembahyang maghrib kan, maka dekat rumah anak isteri tunggu kan. Jadi imam ni kena faqih, kena faham sungguh-sungguh supaya dia memendekkan dan meringankan bacaan. Tapi kalau dia menjadi imam di surau-surau ataupun masjid-masjid yang khusus kepada sekolah-sekolah, ma'had ataupun community dekat situ memang dah arif sangat-sangat, dah tahu sangat-sangat dan memang okey melalui pembincangan awal bahawa imam boleh baca surah panjang sikit pada solat maghrib, maka imam boleh buat demikian. Boleh faham imam kena sentiasa ada dengan masyarakat, tak boleh hanya keluar daripada pintu bilik imam saja, waktu lain tidak bergerak dengan masyarakat. Imam Bilal siap kena selalu dengan masyarakat, AJK masjid selalu kena dengan masyarakat, sembang-sembang dengan masyarakat. Apa yang datang daripada masyarakat itu kita bawa kepada mesyuarat supaya pengurusan masjid kaedah solat jemaah dan kita itu menepati syarak, menepati sunnah satu. Yang keduanya mendapat persetujuan ni bergantung kepada syariat juga. Dia bukan persetujuan umum rakyat nak apa, masyarakat nak apa, kita kena ikut walaupun bertentangan dengan sunnah, tidak. Tetapi masih lagi dalam sunnah, tetapi meraihkan apa yang dirasai ataupun yang ditanggung oleh masyarakat dan jemaah di dalam masjid dan surau. Semoga ia menjadi lebih dapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Lepas tu Imam An-Nawawi dia tambah lagi, dia kata wasunnatu ay yaqra'a fi rak'atil ula min salati subh yaumal jumu'ati surah Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah As-Sajdah, wa fi thaniyati hal ata 'alal insan.
dan surah Al-Insan, surah Ad-Dahr. Dipanggil ada satu dua nama, surah Ad-Dahr ataupun surah Al-Insan. Wa fi thaniyati wa yaqra'uhuma bikamalihima wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas min al-iqtisar ala ba'dihha fa khilafus sunnah. Okey. Dia kata sunnahnya juga untuk dibaca, untuk seseorang itu membaca pada rakaat pertama di solat subuh waktu Jumaat, waktu hari Jumaat adalah surah Alif Lam Tanzil ataupun As-Sajdah. Dia panggil, dia ada dua nama, sama surah Sajdah ataupun surah Alif Lam Mim Tanzil. Okey. Dan rakaat kedua dia baca hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi kalau tengok memang alhamdulillah dekat Malaysia ni imam mengamalkan benda tu. Kebanyakan masjid dan surau mengamalkan benda ni. Dan Imam Nawawi dia kata apa? Wa yaqra'ahuma bikamalihima, dan membacalah imam ataupun orang yang sembahyang subuh pada hari Jumaat itu kedua-dua surah ini dengan sempurna, dengan maksudnya komplit satu surah. Wa amma ma yaf'aluhu, ada pun yang dibuat ataupun dilakukan oleh sebahagian daripada manusia untuk mereka baca secara ikhtisar ataupun baca sebahagian daripada kedua surah ini ataupun baca satu surah saja contohnya, fa khilafus sunnah. Imam Nawawi kata dia merupakan satu perbuatan yang bertentangan ataupun berselisih. Kalau bertentangan ni nampak buruk sangat, tapi dia berselisih dengan sunnah. Dia ada beza tau sebenarnya kalau kita bercakap tentang khilaf dan ta'arud. Pertembungan. Sunnah macam ni kita buat benda lain. Dan tak boleh buat benda yang khilaf pada sunnah itu. Tak boleh buat. Tapi kalau khilafus sunnah yang macam ni, baca panjang tetapi berbeza sikit daripada Nabi buat macam ni, kita buat benda ni. Okay? Mungkin itu satu percubaan manusia ataupun orang Islam untuk cuba mengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi elakkan daripada menjadi kebiasaan kita baca tidak sempurna untuk kedua-dua surah ini, sebab bacaan yang Nabi buat adalah sempurna. Surah ataupun surah Sajdah itu sempurna pada rakaat pertama, dan surah Al-Insan ataupun Ad-Dahr itu juga sempurna pada rakaat yang kedua. Okey. Cumanya saya nak kena sentuh juga kat sini sikit tentang sebenarnya dia ada khilaf juga dalam bab baca surah ataupun baca surah As-Sajdah ini. Baca surah As-Sajdah ini pada subuh hari Jumaat, walau bagaimanapun kita kena ingat ulama hanya berpesan. Ulama pesan sebenarnya kadang-kadang ada orang dia salah faham. Ada orang dia salah faham dalam konteks apa? Dalam konteks adakah? Jadi dua benda. Yang pertama, sunnah membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama, dan kedua surah Ad-Dahr pada solat Jumaat waktu subuh. Itu satu yang perkara. Yang kedua, pemahaman manusia tentang sunatnya sujud sajdah. Sunatnya sujud sajdah pada solat subuh hari Jumaat. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak pernah dengar perkara ini, tapi saya sebut juga sebab ada orang cuba membaca surah yang dalam Quran yang wasjud waqtarib itu, surah Al-Qiyamah, surah Allahu Akbar, surah apa? Lupa dah saya pun nama ni pun. Allah, astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Alaq. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Betul. Terima kasih banyak pemahami. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq kan ada juga sujud tilawah dekat ujung tu kan. Jadi dia membaca surah Al-Alaq itu dan sujud tilawah dan bangun balik untuk sambung surah lain, sebab dia dah hujung surah. Sambung surah lain untuk rakaat pertama salat subuh. Maka itu yang saya kata tadi, pemahaman yang pertama betul. Maksudnya baca surah Sajdah pada rakaat pertama dan turun sujud tilawah, sebab ada sajdah dalam surah As-Sajdah. Lepas tu bangun untuk sempurnakan rakaat pertama dan bangun untuk rakaat kedua baca surah Ad-Dahr. Itulah sunnah. Betul dah macam tu.
Betul, ada 15 tempat sujud dalam Al-Quran. Cumanya pemahaman yang salah adalah sunat sujud tilawah di dalam solat subuh hari Jumaat. Boleh faham jadi pemahaman yang kedua ni yang tak betul. Pemahaman yang kedua ni tidak betul. Sebab Nabi sujud tilawah, para sahabat sujud tilawah adalah disebabkan solat rakaat pertama itu yang mempunyai surah As-Sajdah. Itu sahaja. Jadi, kalau ikut sunnahnya, bukanlah kita kena datangkan dengan surah-surah lain ataupun ayat-ayat lain yang ada sujud sajdah dalam sujud tilawah di dalam ayat-ayat tersebut. Harap-harap jemaah boleh faham, dan kalau tak faham boleh tanya insya-Allah. Kita nak mengelakkan kekeliruan. Yang sunnahnya adalah baca surah As-Sajdah pada rakaat pertama solat subuh waktu Jumaat, hari Jumaat, dan baca surah Ad-Dahr rakaat kedua pada hari Jumaat solat subuh. Okey? Lepas tu Imam Nawawi dia kata wasunnatu ay yaqra'a fi salatil 'aid wal istisqa' fi ar-rak'atil ula ba'da al-Fatihati qaf wa fi thaniyati iqtarabatis sa'ah. Lepas tu dia kata wa in sya'a qara'a fil ula sabbih isma rabbikal a'la. Qara'a fil ula sabbih isma rabbil a'la, ataupun dan pada rakaat kedua hal ataka hadithul ghashiyah fakilahuma sunnatun, dia kata. Dan sunnahnya adalah baca pada solat hari raya, solat hari raya, hari haji dan hari raya puasa, dan juga solat minta hujan pada rakaat yang pertama selepas Fatihah adalah Qaf, surah Qaf. Dan rakaat kedua baca iqtarabatis sa'ah, surah apa? Surah Al-Qamar. Dan kalau dia nak, dia boleh baca pada rakaat pertama juga sabbih isma rabbikal a'la, dan rakaat kedua dia baca hal ataka hadithul ghashiyah, surah Al-Ghashiyah. Fakilahuma sunnatun, dan kedua-duanya adalah sunnah. Tapi yang kedua dalam dekat sini dia ada caption dia ada footnote dia kata al-awlayan. Yang kedua, yang pertama itu lebih aula, maksudnya hadisnya dan dalilnya lebih kuat. Maknanya apa? Baca surah Al-Fatihah, lepas tu pada rakaat pertama itu baca surah Qaf, dan rakaat kedua baca surah Al-Qamar. Itu lebih utama disebabkan ada sokongan dalil-dalil yang lebih kuat daripada yang kedua, baca surah Sabbih Isma Rabbikal A'la, surah Al-A'la, dan surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Okey. Wasunnatu ay yaqra'a fil ula fi min salatil jumu'ati suratal jumu'ati wa fi thaniyati al munafiqin wa in sya'a fil ula sabbih isma rabbikal a'la sabbih wa fi thaniyati hal ataka hadithul ghashiyah fakilahuma sunnatun. Dia kata, dan sunat juga baca pada solat Jumaat bagi imam lah, bagi imam solat Jumaat, sama ada bagi imam solat Jumaat, dia baca surah Jumu'ah pada rakaat pertama dan baca surah Al-Munafiqin pada rakaat yang kedua. Boleh juga kalau dia nak baca surah Sabbih Isma Rabbikal A'la, surah Al-A'la pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua hal ataka hadithul ghashiyah, dia kata fakilahuma sunnah. Lagi sekali dia letak footnote, dia kata lakin aulayan afdal walau li ghairi mahsurin. Yang pertama itu surah apa? Surah Al-Jumu'ah, lepas tu surah Al-Munafiqin. Sebab apa? Sebab dia kata liwurudihi bi khususihi, dengan adanya warid daripada Nabi secara khusus, secara khusus datang, maksud surah Jumu'ah, surah Jumu'ah pada rakaat pertama, dan surah Munafiqin, surah Munafiqun pada rakaat kedua. Jadi imam-imam kena ambil note. Maksudnya kalau boleh amalkan benda ni, maka kita mendapat pahala insya-Allah mengikut sunnah, dahlah jadi imam. Baca khutbah pula, masya-Allah. Siapa yang tidak berpeluang, maksudnya tolong doakan, banyakkan selawat dan sebagainya. Semoga kita dapat berlumba-lumba mencari pahala pada hari Jumaat ni, dengan berselawat, berdoa dan sebagainya. Nak jadi imam bukan semua orang boleh jadi imam, nak jadi Bilal bukan semua orang boleh jadi Bilal, tetapi semua orang ada peluang untuk masuk syurga Allah SWT, berlumba-lumba buat kebaikan. Maka kita buat kebaikan mengikut kadar kemampuan kita, ikut jalan mana mengikut sunnah. Sunnah banyak datang pada kita untuk kita buat pahala insya-Allah. Lepas tu dia kata wal yahdharil iqtisar ala ba'd as-surati fi hadhihi al-mawadhi'
fa in arada takhfif daraja qira'atahu min ghairi hadramatin. Yang ni part ni saya dah berapa kali dah duk cari apa makna dia, tapi saya cuba memahami sebab saya melihat kepada terjemahan yang ada dekat sini, saya tak berapa nak faham apa yang dimaksudkan. Jadi kita cuba faham mengikut apa yang kita dapat. Kalau tak dapat faham, mungkin lepas ni boleh tanya ustaz lain juga. Moga mungkin mereka lebih faham dan boleh memberi manfaat kepada kita dalam memahami teks yang perenggan yang satu ni. Dia kata, maka dia kata, apabila ingin memendekkan bacaan, dia kata, bukan, okey. Ayat dia kalau dikut dekat perenggan yang 1, 2, 3, 4, 5, perenggan 45, yang kelima dekat surah Syatakan Al-Hidayah itu, bermula dengan perkataan terjemahan, jangan membaca hanya sebahagian surah pada solat-solat ini. Betul Maka jangan cuba elakkan untuk kita baca surah secara sebahagian. Maksudnya tak penuh surah. Tadi kita sebut tentang surah Sabbih Isma Rabbikal A'la, surah Al-Munafiqun, surah Al-Jumu'ah contohnya kan. Pada tempat-tempat yang ada dalil-dalil tentang perkhususan surah ni, dia kata, Imam Nawawi kata, cuba untuk jangan baca sebahagian daripada surah. Baca kena baca penuh, baru dapat sunnah itu, pahala sunnah mengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak baca surah lain lah maksudnya. Kalau ikut baca surah lain lah, kalau tak boleh nak baca penuh. Sebab sunnahnya membaca secara penuh. Tetapi perkara ini khilaf di kalangan para ulama'. Kalau ada yang tanya mungkin, kalau kami nak baca jugalah surah Jumu'ah tapi separuh. Tak apalah. Saya tidak kata, ulama' pun tidak kata benda tu haram ataupun benda tu makruh, tetapi dia panggil khilaf sunnah saja, khilaf aula, berselisihan dengan perkara yang lebih utama ataupun lebih afdal, itu sahaja. Sebab kadang-kadang ada orang habis tu kalau baca surah lain tak ada pula latihan untuk baca surah Al-Jumu'ah itu. Maka jawapannya jangan biasakan. Maksudnya boleh baca sekali-sekala. Waktu lain di luar solat, hafal lagi surah Al-Jumu'ah secara sempurna. Semoga kita dapat praktikkan di dalam solat secara komplit, secara lengkap, supaya kita dapat mengikut betul-betul apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Lepas tu, part yang ujung ni, dia kata apabila ingin memendekkan bacaan, dia terjemah memendekkan bacaan. Kalau tengok dekat teks ni, dia kata fa'in arada takhfif, kalau nak meringankan maksudnya kalau nak rasa ringan, kalau rasa macam macam panjang surah tu, dia kata daraja qira'atahu min ghairi hadramatin. Daraja qira'atahu ni, kalau saya tengok dekat kamu, dia kata kita kena cuba untuk bila kita baca dalam solat, kadang-kadang kita baca perlahan. Kalau nak ringankan, dia kata kalau boleh jangan pendekkan surah tu, maksudnya jangan baca separuh, baca laju sikit. Lepas tu dia kata daraja ni, kalau ikut kamus Al-Ma'ani di dalam internet tu, maksudnya online punya kamus, dekat situ ada banyak kamus-kamus Arab. Banyak kamus-kamus Arab. Saya tengok banyak makna tadi. Dia kata daraja qira'atahu ni maksudnya awadahu maksudnya dia membiasakan. Maksudnya dia kena ada latihan di luar untuk membiasakan bacaan itu. Laju sikit supaya dia tak rasa panjang. Faham tak? Laju sikit supaya dia tak rasa panjang. Kan kita ada bacaan hadar, tartil, tadwir. Jadi min ghairi hadramatin ini dia laju sikit daripada hadar, laju sikit daripada kategori bacaan yang 3 yang laju tu, tetapi jangan sampai bacaan itu mengganggu ataupun mengenepikan makhraj huruf dan bacaan mat-mat yang wajib dalam bacaan Al-Quran. Jadi ulama' dia nak suruh juga kita ikut sunnah, tetapi kalau orang tu rasa bacaannya lambat dan panjang itu rasa macam berat, nak ringankan, jangan juga baca separuh, tapi biasakan diri baca surah ini selalu, supaya bila kita baca surah itu dalam solat, kita akan lancar bacaan itu, baca laju sikit dengan meraihkan makhraj huruf, dan kita sempat habiskan, dan kita boleh habiskan surah itu dengan kita tak rasa berat.
Dengan kita tak rasa berat. Itu yang saya faham daripada apa yang nak disampaikan daripada frasa daraja qira'atahu min ghairi hadramatin ni. Kalau tengok ke sini dia kata apabila ingin memendekkan bacaan maka dibaca secara bergilir namun tetap tidak mengurangkan jumlah ayatnya. Jadi saya tak faham dekat sini, saya minta maaf sangat-sangat pada jemaah, saya tak faham terjemahan ini apa makna dibaca bergilir-gilir itu. Tak faham apa makna dibaca bergilir-gilir itu. Okey, kalau ada siapa-siapa yang mungkin boleh memahami, mungkin boleh share dekat sini, boleh angkat tangan dan bercakap, kita cuba bincangkan insya-Allah. Tetapi apa yang saya faham berdasarkan beberapa rujukan yang saya buat, itu yang saya faham, maksudnya sebab darajah itu maknanya membiasakan. Bila satu benda yang kita rasa kita biasakan, dia jadi ringan. Bila jadi, sebab dia kata fa in arada takhfif, kalau kita nak rasa ringan kan bacaan surah Jumu'ah dan Munafiqun itu dan surah Al-Ala ke apa yang kita dah bincang tadi dalam solat-solat secara khusus itu, kalau kita tak biasa kita rasa berat walaupun agak pendek. Kalau surah tu panjang, kita nak ikut sunnah, kita tak biasa kan, dia jadi macam berat. Jadi ulama Imam Nawawi dia pesan darajah qira'atahu, dia kena biasakan, kena buat latihan. Jadi bila kita dah biasa, bacaan kita yang mungkin panjang pun kita dah rasa akan jadi ringan. Tetapi dengan syarat tidak mengurangkan hak-hak bacaan dari segi makhraj huruf dan mat-matnya. Wasunnatu ay yaqra'a fi rak'atay sunnatil fajr fil ula ba'da al-Fatihah. Dan sunnah juga baca pada rakaatai, dua rakaat sunat fajar. Maksudnya solat sunat sebelum solat sebelum solat fardu subuh. Dia kata sunnah juga dibacakan, seorang itu membaca dalam dua rakaat sunat fajar, solat sunat subuh sebelum subuh, dua rakaat itu pada rakaat pertama selepas Fatihah qulu amanna. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Surah Al-Baqarah ayat 1. Surah Al-Baqarah ayat 1 pula. Surah Al-Baqarah ayat 130 136. Surah Al-Baqarah ayat 136. Boleh Surah Al-Baqarah ayat 136. Lepas tu dia kata wa fi thaniyati, dalam rakaat yang kedua, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ada ayat tu sampai hujung ayat tu. Jadi inilah dua ayat yang dibacakan, disunatkan baca pada solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Kita tengok sikit apa caption yang apa yang disebut ke sini, yajuzu biha rafa iqra la ya أقرأ الآية والجر على تقدير إلى انتهاء الآية وفي ضعف لأن فيه حذف جر وإبقاء عمله وليس هذا في الموضوع. Okey. So tak ada apa-apa, itu dari segi nahu bacaan yang ayat dekat atas tu lah. Tak ada apa Maksudnya baca ada sunnah bacaan, ada sunnah baca selepas Al-Fatihah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dalam surah Baqarah ayat 136 sehingga habis ayat tu. Rakaat pertama dalam solat sunat subuh 2 rakaat, solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, dan rakaat kedua adalah qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wa insya'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun, dan kalau nak juga boleh juga baca qul ya ayyuhal kafirun, wa fi thaniyati pada rakaat kedua qul huwallahu ahad, fakilahuma sahha fi sahih Muslim. Kedua-duanya sahih datang daripada hadis di dalam sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat benda ni di dalam solat dia. Nak tengok sekali lagi. Okey, dia sebut kat sini solat istikharah dan sebagainya. Tak apa. Yang penting kita nak belajar ada dalil. Kalau saya masuk yang caption bawah ni, takut lagi lama kita baca. Dan mungkin kalau ada rezeki kita akan sampai, dan pembincangan itu akan sampai dalam hidup kita insya-Allah. Tapi buat masa ni, okey, boleh baca dua ayat yang tadi dalam surah Baqarah 136, lepas tu qul ya ahlal kitab. Yang kedua, kalau tak nak baca yang tu rasa panjang, baca surah yang
Yang kedua sunat juga qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad, dan kedua-duanya sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Wa yaqra'u fi raka'atay sunnatul maghrib wa raka'atay at-tawaf wal istikharah fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniyati qul huwallahu ahad. Dan sunat juga baca dalam 2 rakaat sunat maghrib, sunat sebelum maghrib, selepas maghrib. Dia kata sunnatai rakaatai sunnatul maghrib, sebelum dan selepas. Wa rakaatai at-tawaf, dan 2 rakaat salat sunat tawaf, dan juga salat sunat istikharah juga. Qul ya ayyuhal fil ula, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan kedua salat qul huwallahu ahad. Dan kita tengok kat sini banyak sangat riwayat-riwayat yang mengatakan di dalam solat-solat ini dibacakan qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat pertama dan rakaat kedua itu qul huwallahu ahad. Maka itu antara amalan yang dianjurkan di dalam solat-solat sunat, banyak qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Lepas tu kita tengok lagi, wa ammal witr, pada salat witir, adapun pada salat witir fa idza autara bi thalathi raka'at qara'a fil ula ba'da al-Fatihah sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithati qul huwallahu ahad ma'al mu'awwidhatain. Jadi disunatkan juga, dia kata pada salat witir, adapun pada salat witir kalau dia berwitir dengan 3 rakaat. Sebab kenapa? Sebab ada juga orang witir dengan 1 rakaat. Maka kalau siapa yang solat 1 rakaat tu, dia ambil lah bacaan pada rakaat ketiga saja, macam tu. Itu amalan biasalah. Sebab ada dalil belaka, insya-Allah. Jadi dia kata selepas baca Fatihah, bacalah rakaat pertama itu sabbih isma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Tapi dan ketiga qul huwallahu ahad. Lepas tu dia kata ma'al mu'awwidhatain. Dengan apa qul huwallahu ahad ini? Bukan qul huwallahu ahad saja, tetapi dengan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Itulah mu'awwidhatain. Wa kullu hadzal ladzi dzakarnahu ja'at bihi ahadits fi sahih wa ghairihi masyhuratun istaghnayna bi syuhratiha an dzikriha wallahu alam. Dan semua benda yang kami sebutkan di atas ni, yang sebelum ni telah datang padanya pada menyatakan perbahasan tentang perkara-perkara itu, surah-surah itu di dalam kitab sahih dan juga dalam kitab-kitab lain, masyhur yang datang kepada kita, dan cukuplah dengan kemasyhuran riwayat-riwayat yang sahih datang kepada kita itu untuk kita buang kesangsian tu. Maksudnya cukuplah banyak hadis-hadis yang datang kepada kita tentang bacaan-bacaan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam solat-solat fardu, solat-solat sunat juga. Kita tengok ada soalan tak? Boleh tak ulang surah untuk ayat kedua solat sunat subuh? Surah apa dan ayat berapa? Sekejap. Assalamualaikum. Boleh tak ulang surah untuk ayat kedua solat sunat subuh? Surah apa dan ayat, surah apa dan ayat berapa? Okey, solat sunat subuh tadi, pertama sekali ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat 136. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Iaitu qulu amanna. Qulu amanna. Betul, saya cek betul-betul, takut saya silap. Qulu amanna. Qulu betul qulu amanna billah. Okey, surah Al-Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 136. 136, betul. Dan ayat yang kedua, ayat dia kita baca dalam surah yang dalam rakaat kedua adalah ta'alau qul ya ahlal kitab
qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kedua-dua ayat ni lebih kurang panjang dia, lebih kurang 3 baris ayat lah dalam Quran kita tengok dalam 3 baris. Jadi surah yang pertama dibaca dalam rakaat pertama solat sunat subuh adalah surah Al-Baqarah ayat 136, dan surah yang ayat yang kita baca selepas Fatihah dalam rakaat kedua solat sunat subuh adalah surah daripada surah Ali Imran ayat 60 ayat 64. Boleh boleh ambil catatan dekat sini, tak ada catatan kan? Boleh. Okey, terima kasih banyak Isum. Bantu. Okey, 136 Ali Imran 64. Okey. Solat witir tu 3 rakaat sekaligus atau 2? Okey, itu yang saya sebut tadi. Siapa yang solat sekaligus? Sekaligus boleh, dan juga boleh campur. Boleh campur, maksudnya solat sunat witir ini dia ada dua kaedah. Sama ada kita nak solat 2 rakaat yang kedua tu, yang 2 rakaat pertama dan 2 rakaat dan 1 rakaat ketiga. Ada yang menasihat bercakap tentang niat awal tu solat syafa'. Syafa' maksudnya solat 2 rakaat dulu, lepas tu yang ketiga tu witir. Tapi kita buat witir, maksudnya kita buat witir 3 rakaat. Ada juga yang kita buat witir 3 rakaat terus, tetapi dinasihatkan untuk tidak ada tahiyat awal supaya nak membezakan dengan solat maghrib. Jadi boleh buat solat witir ni dalam 2 keadaan. Makanya kalau solat witir yang pertama, maksudnya solat dulu 2 rakaat dan solat 3 rakaat, ambil lah solat rakaat pertama itu Subbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu bagi salam, bangun rakaat yang satu lagi, last bacalah qul huwallahu ahad dan 2 muawwidhatain. Boleh Kalau nak solat 3 rakaat terus tanpa tahiyat awal pun boleh juga, sama juga rakaat pertama baca Subbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga bacalah qul huwallahu ahad dengan muawwidhatain. Okey. Rakaat kedua okey. Dalam tulisan Imam Ghazali dalam Rasail Al-Hajah untuk solat sunat fajar, baca Al-Fatihah dan Al-Insyirah pada rakaat pertama dan Al-Fatihah. Itulah saya tak dapat yang ni, Puan Syakirah, yang ni saya tak dapat nak pastikan. Saya cuba dapatkan sebenarnya kalau baca kitab, okey saya bagi tahu, saya sentuh sikitlah tentang perkara ni. Kitab Rasail Imam Ghazali ataupun kitab Ihya Ulumuddin, di sana ada ulama dah takhrijkan hadis-hadis kepada sumber-sumber apa pendapat-pendapat Imam Ghazali ni. Jadi kalau ada rujukan-rujukan yang begitu, mungkin kita boleh dapatkan kepastian tentang perkara ini, tentang perkara ini. Sebab Imam Nawawi dekat dalam ni dia tak sebut tentang surah Al-Insyirah dan juga surah Al-Fil, surah Al-Fil. Tapi kalau saya dapat nanti, sementara saya nak tutup sekejap lagi, saya akan cuba dapatkan maklumat kalau ada insya-Allah. Kemudian beliau menukilkan dalam kitab Nuzhah, Fikar Majalis, Al-Majalis yang ianya benar dan tak ada keraguan, rujukkan kita amalan orang soleh. Okey, nanti saya cek balik, Ustaz Muhadir Zul. Nanti saya cuba cek balik ada tak dalil tentang surah Al-Insyirah pada rakaat pertama dan surah Al-Fil pada rakaat kedua. Nanti saya akan cuba datang balik, insya-Allah saya akan bagi tahu. Okey, insya-Allah. Yang ni okey, nanti saya cari. Ustaz, maaf, kalau kita solat witir 3 rakaat terus, maksudnya tak disunatkan baca tahiyat awal ke tak? Tak ada. Maksudnya Puan Azalia, maksudnya kalau kita solat witir 3 rakaat terus, kita memang diminta untuk tidak buat tahiyat awal. Sebab ulama kata nak membezakan dengan solat maghrib. Nak membezakan dengan solat maghrib. Jadi solat witir 3 rakaat mesti terus tanpa rakaat, tanpa tahiyat awal. Jadi kalau tak ada tahiyat awal, tak bacalah tahiyat awal. Tak
Tak bacalah tahap awal. Okay, jadi kalau nak buat witir 3 rakaat terus je. 3 rakaat terus je. Jangan rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Jangan berhenti untuk tahiyat awal. Okey, insya-Allah kita boleh sambung terus. Lepas tu dia kata, okey dah kan. Okey dah. Kita masuk kepada fi man taraka qira'atal masnun fil ula wa ma yaf'aluhu fi tsaniyah. Dia kata kalaulah seorang itu tertinggal bacaan yang disunatkan pada rakaat pertama dan dia buat mari dalam rakaat yang kedua ni kita tengok apa dia bahasan dia. Imam Nawawi dia kata lau taraka suratal jumu'ah fi raka'atil ula min salatil jumu'ah, masih lagi dalam salat Jumaat, dalam salat Jumaat. Qara'a fi tsaniyati suratul jumu'ah ma'a suratul munafiqin. Wa kadza salatul 'aid wal istisqa wal witr wa sunnatul fajr wa ghairihima mimma dzakarnahu mimma huwa fi ma'na. Okey, dia kata apa? Dia kata kalaulah seseorang itu tinggal, imam dia terlupa nak baca surah Al-Jumu'ah, dia cuba dah nak ikut sunnah tetapi dia terlupa. Dia terlupa dan dia pun bacalah surah lain pada rakaat pertama dalam solat Jumaat. Dia baca surah lain, dia tak baca surah Jumaat. Dia boleh datangkan dengan dalam rakaat yang kedua itu surah Jumaat dan surah Munafiqin. Supaya dia mendapatlah fadilat sunat, sunnah membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqin di dalam solat Jumaat. Okey. Begitu juga dengan solat hari raya dan juga solat istisqa minta hujan dan solat sunat witir dan solat sunat fajar, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Dan selain daripadanya dengan apa yang kita dah sebut sebelum ni. Idza taraka fil ula ma huwa masnun ata fi tsaniyati bil awwal wa tsani. Boleh faham Maksudnya tadi kita dah baca dah. Tadi kita dah tengok dah beberapa susunan dan aturan pembacaan surah-surah dalam rakaat pertama dan kedua, rakaat pertama dan kedua, rakaat pertama dan kedua dalam setiap solat-solat sunat. Salat-salat yang kita baca dah tadi, salat subuh, salat sunat subuh, salat istikharah, salat istisqa, salat sunat al-aid, contohnya kan kita dah baca dah sebelum ni. Dia nak sebut kat sini, kalaulah imam ataupun kita sendiri terlupa nak baca mengikut urutan itu pada rakaat pertama, maksudnya kita terlupa nak baca surah yang sepatutnya kita baca rakaat pertama, maka kita boleh baca surah yang sepatutnya kita baca pada rakaat pertama itu di dalam rakaat kedua dan selepas itu baru baca surah yang sepatutnya kita baca dalam rakaat kedua. Semoga dengan cara itu kita cuba mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dia kata? Dia kata li'alla takhlu salatuhu min hatain as-suratain, supaya tidaklah solat yang sepatutnya dikhusus dengan surah-surah itu orang kata apa, tidak mempunyai surah-surah itu. Saya nak kena tengok juga terjemahan dia kan. Kejap tengok terjemahan dia. Macam mana terjemahan dia? Baca surah. Okey, betul. Okey. Agar solatnya tidak terlepas daripada kedua surah itu. Bagus terjemahan ni. Maksudnya supaya solat-solat itu tidak terlepas daripada dua surah yang dah dikhususkan surah-surah itu di dalam solat-solat tertentu tu. Walau qara'a fi salatil jumu'ati fil ula suratul munafiqin. Kalaulah dia baca dalam solat Jumaat, dia tersilap, dia terpusing, dia terkalih. Dia baca dalam rakaat pertama itu surah Munafiqin. Sebab tu surah Munafiqun letak dalam rakaat kedua. Dia letak dalam rakaat pertama. Dia pun baca dalam rakaat kedua tu surah Jumaat. Boleh faham? Dia baca dalam rakaat yang kedua itu surah Jumaat, tapi tanpa mengulangi, tanpa meletakkan surah Munafiqin dah. Sebab surah Munafiqin dah letak dah pada rakaat pertama. Boleh Boleh faham Walaupun dalam keadaan ini dia akan jadi nampak kita baca tak ikut tertib lah. Dia akan baca nampak baca tak ikut tertib. Tapi kita pun kena tahu dah, kita dah baca dah sebelum ni yang isu tertib surah dalam solat itu adalah perkara khilaf. Amalannya begitulah mengikut tertib. Jadi ini dia dalam perkara ini dia dah ada banyak perkara-perkara sunat. Jadi bila tertinggal dari sunat, ulama bincang bagaimana nak settlekan benda ni supaya setiap orang mampu untuk mengikut sunnah, mengikut keadaan yang dia ada. Kalau dia okey ikut cantik je tak ada masalah. Tapi kalau dia terlupa macam mana nak buat?
Kalau dia terlupa dalam rakaat pertama macam mana nak buat? Yang ni kes bukan terlupa, yang ni kes terkalih. Dia terlupa dan terpusing. Maksudnya dia baca surah Munafiqin dulu di dalam rakaat pertama. Maka rakaat kedua dia buat mari je surah Al-Jumu'ah yang sepatutnya dia baca dalam rakaat pertama, tetapi tanpa bawa mari surah Al-Munafiqin. Berbeza dengan orang yang lupa nak baca surah Jumu'ah pada rakaat pertama, maka dia baca surah Jumu'ah dan baca surah Al-Munafiqin dalam rakaat kedua solat. Solat Jumaat. Wa qad istaqsaitu dalail hadha fi syarh al-muhadzab, dan aku dah dia kata, Imam Nawawi kata, aku dah kumpulkan dah bincang dah dalil-dalil tentang perkara ini dalam kitab dia Syarhil Muhadzab dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Okey, ada lagi tak soalan? Kita tengok. Okey. Ustaz, kalau kita solat witir 3 rakaat, okey. Ustaz, kalau solat witir 1 rakaat, apakah surah yang perlu? Okey, kalau kita tengok solat witir 1 rakaat, kita boleh ambil yang rakaat ketiga tadi lah. Rakaat yang ketiga tadi. Maksudnya, kalau witir 1 rakaat, bolehlah pilih. Kalau tengok secara umumnya, bolehlah pilih malah salah satu surah yang kita baca. Tetapi kalau ikut aturan yang kita kata yang ketiga, 1, 3, 5, 7 kan. Jadi kita ambil lah yang ujung tu. Baca surah Qul Huwallah dan Muawwidzatain. Surah Qul Huwallah dan surah Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Itu ijtihad je lah. Itu ijtihad sebab yang datang dalilnya mengikut apa yang kita tengok tadi lah. Sabbihi isma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Betul ke Ustaz, sebelum solat witir kita kena dahului atau iringi dengan solat sunat 2 rakaat dulu? Okey. Dia sebenarnya perbahasan tentang niat solat sunat 2 rakaat yang sebelum tu, sama ada nak niat witir ataupun niat syafa'. Ada ulama kata niat syafa'. Ada yang kata niat witir boleh juga sebab dia nak gabungkan ketiga-tiga, jadi kedua-dua solat itu jadi 3 atau menjadi 5 atau menjadi 7. Jadi bukan solat sunat iringan. Solat sunat iringan itulah yang dipanggil syafa' sebenarnya. Asy-syafa' wal witr. Cumanya cara itu kalau kita buat 3 rakaat terus tak ada masalah dah. Tapi kalau kita buat 2 rakaat dulu, lepas tu baru salat 1 rakaat, dia panggil solat iringan lah. Ada yang panggil solat iringan, ada yang panggil solat syafa'. Maka itulah niatnya. Solat yang satu tu memang confirm niat witir. Yang satu itu memang confirm niat witir. Boleh Clear ke? Okey. Sabata fi sahih. Telah sahih. Dia kata kat sini fasalnya fasal pada menyatakan bab memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Kan kita dah bincang juga sebelum ni, mungkin kita dah dengar dah sebelum ni bahawa ada maksudnya yang kita belajar adalah rakaat pertama bacaan surah dalam rakaat pertama mesti panjang sikit daripada rakaat kedua. Adakah benda ni sahih? Adakah benda ni ada dalil? Maka kat sini Imam Nawawi bawa secara mukadimahnya macam ni. Nanti dia akan datanglah dengan dalil-dalilnya. Kalau tidak di sini dalam kitab Muhadzab yang dia syarahkan dalam fiqh Imam Syafi'i. Dia kata telah datang secara sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fi rak'atil ula min as-subhi wa ghairiha wa ma la yutawwilu fi thaniyati. Ma la yutawwilu fi thaniyati. Maksudnya dia kata apa? Telah sahih datang daripada Nabi Muhammad SAW secara sahih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan surah pada rakaat pertama daripada subh dalam solat subuh. Sebab subuh tadi kita dah tengok dah tadi apa yang kita baca dalam At-Tiwal Al-Mufassal. Dan juga solat-solat lain dia kata. Solat-solat subuh dan solat-solat lain, apa yang tidak dipanjangkan pada rakaat kedua. Maknanya dia baca surah dalam rakaat pertama panjang sikit daripada surah dalam rakaat kedua. Ini datang daripada riwayat-riwayat dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Kalau tengok sini, betul. Akhrajahul Bukhari, nombor hadis 776 dan Muslim dalam hadis nombor 451. Nombor hadis itu ada mungkin perbezaan dalam cetakan-cetakan tertentu, tetapi terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada yang bertanya ke? Puan Azmila?
Ada nak tanya soalan ke? Kalau tak ada kita teruskan ya. Okey. Fadhahaba aktsaru ashabina ila ta'wil hadha wa qalu, dan sebahagian daripada rakan-rakan kita dalam di kalangan imam-imam mazhab Syafi'i dia kata ada takwilan, ada huraian. Dia kata la yutawwilul ula ala thaniyah, tidak memanjangkan yang pertama di atas yang kedua. Wa dhahabal muhaqqiqun minhum ila istihbab tatwilil ula li hadzal hadits sahih. Dia kata ada sebahagian daripada pendapat imam-imam dalam mazhab Syafi'i, dia kata tidak dipanjangkan pun surah dalam rakaat pertama daripada rakaat kedua, tetapi pentahqiq ataupun penganalisa secara muktamadnya di dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat untuk mempanjangkan surah yang pertama dalam rakaat pertama, dan juga bacaan Quran dalam rakaat kedua itu dipendekkan daripada rakaat pertama. Dia kata apa? Lihadzal hadis as-sahih, disebabkan bersandarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Wattafaqu ala anna thalithata war rabi'ata takunani aqsar min ula wa thaniyah. Okey. Dan mereka bersependapat, dia kata bacaan dalam rakaat, bacaan surah dalam bacaan Quran di dalam rakaat ketiga dan keempat lebih pendek daripada yang pertama dan kedua. Maknanya yang ni pendapat yang kata boleh baca surah dalam rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ingat kita dah baca dah khilaf ulama tu, jangan kata yang kata ni sesat pula. Sebab ulama-ulama ada khilaf dalam bab ni. Tapi amalan kita tidak baca surah atau ayat Quran selepas Fatihah dalam rakaat ketiga dan keempat. Itu sebab Imam Nawawi dia kata kat sini, dia kata wal asahhu annahu la tustahabbu suratu fihima, dia kata, dan paling sahih dia kata tidak disunatkan membaca surah pada rakaat kedua, rakaat yang ketiga dan keempat itu. Wa in qulna bi istihbabihima biha, dia kata kalau kita berpendapat bahawa ianya sunat untuk kita baca pada rakaat ketiga dan keempat itu ada ayat Quran selepas Fatihah, fal asahhu anna thalithata karabi'ah. Kalaulah kita nak kata ada bacaan surah, bacaan Al-Quran pada rakaat ketiga dan keempat, yang paling sahih dia kata anna thalithah warabi'ah karabi'ah. Maksudnya rakaat ketiga dengan rakaat keempat sama aja panjang dia. Wa qila bi tatwiliha 'alaiha, dan ada yang mengatakan juga panjang sikit daripada yang keempat. Maka ini perbezaan pendapat ulama lah. Yang pentingnya ulama bincang benda ni, yang pentingnya kita yang belajar ni jangan duk pelik kalau ada orang baca surah, baca ayat Quran selepas Fatihah rakaat ketiga dan keempat. Boleh faham Okey, insya-Allah. Ada soalan tak? Kalau kita baca surah Al-Falaq 5 ayat dalam rakaat pertama dan surah An-Nas yang 6 ayat dalam surah kedua, macam mana Ustaz? Boleh juga. Yang pentingnya cuba tengok sebenarnya memang betul ke? Kejap, 5 ayat ni memang kalau ikut susunan di dalam paging, dalam typesetting dia dalam huruf, dia akan jadi lebih panjang ke ataupun lebih kurang? Nanti saya tengok sekejap. Al-Falaq, An-Nas. Betul, dia akan jadi lebih panjang sebab dia ada 3 baris. Yang Al-Falaq dia ada 3 baris lebih sikit untuk surah An-Nas. Okey, tak apa, tak ada masalah. Boleh juga baca macam tu sekurang-kurangnya kalau tidak meraihkan. Kan yang tadi tidak meraihkan bab panjang yang pertama dan pendek yang kedua tu, sekurang-kurangnya dapatlah meraihkan sunnah tartib ayat. Boleh faham kalau dapatlah meraihkan sunnah tartib ayat. Maksudnya gitu. Boleh maksudnya ikut tertib ayat pun dia dapat pahala juga sebab ianya sunnah juga. Kalau begitu, baca surah lain kalau nak mendapatkan sunnah baca yang panjang rakaat pertama dan baca yang pendek rakaat kedua, boleh ambil bacaan pilihan surah-surah yang lain. Maka itu sebab kita kata dalam Islam ni, Allah, bila kita makin belajar, alhamdulillah. Kalau tak boleh buat kat sini, boleh buat kat sini, tetapi ada dalil. Yang penting ada dalil, ada sandaran pendapat ulama kepada dalil, ada ijtihad para ulama kepada dalil yang sahih. Maka bila kita belajar tak, dan buat yang ni, boleh buat yang ni. Kalau dapat buat yang ni pun dapat pahala juga sebab kita ikut sunnah Nabi yang macam ni. Kalau nak buat yang macam ni, tak dapat ikut sunnah Nabi yang ni, dapat ikut sunnah Nabi yang ni. Macam tu. Jadi
Moga dengan perbezaan pendapat para ulama berdasarkan hadis-hadis sahih ini mendatangkan rahmat dan kemudahan kepada kita untuk kita terus buat kerja-kerja kebaikan, buat ibadat dengan tenang insya-Allah. Jadi saya rasa saya kena berhenti dulu hari ni. Walaupun Pak Ina Tak, Ustaz boleh teruskan. Ustaz boleh teruskan. Boleh teruskan. Ya, Kita sambung okay, sikit lagi silakan. Okey, kita sambung sikit lagi. Dekat sini dia kata faslun fil jahri wal israr bil qiraah. Dia kata dekat sini fasal pada menyatakan jahar ataupun baca kuat ataupun baca perlahan dalam solat. Ajma'al ulama'u ala al-jahri bil qiraati fi salati subh wal awlayain fil maghrib wal isya wa ala al-israr fi dhuhri wal asr wa thalithati fil maghrib wa thalithati wal rabi'ati min al-isya wa ala al-jahri fi salati al-jumu'ati wal aidain wat tarawih wal witr aqibahuma wa hadha mustahabbun lil imam wal munfarid bima yanfaridu bihi minha wa amma al-ma'mum fala yajhar fi shay'in min hadha bil ijma'. Okey. Dia kata ulama telah sepakat, dia kata untuk baca kuat pada bila? Solat subuh. Solat subuh maksudnya solat subuh 2 rakaat itulah. Lepas tu 2 rakaat daripada solat maghrib dan 2 rakaat daripada solat isyak, dan juga baca perlahan pada solat zuhur dan asar keseluruhannya, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga rakaat ketiga pada solat maghrib dan ketiga dan keempat dalam solat isyak, dan juga baca kuat dalam solat Jumaat dan juga solat hari raya, raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha, dan juga solat sunat tarawih dan juga solat sunat witir selepas solat sunat tarawih. Solat sunat witir selepas solat sunat tarawih, bukan solat sunat witir yang dipisahkan daripada solat sunat tarawih. Yang ni kena faham sebab dia letak kat situ aqibaha. Aqibaha ni maksudnya yang betul-betul datang selepas, yang datang betul-betul selepas itu. Okey. Lepas tu dia kata wa hadza mustahabbun lil imam wal munfarid bima yanfaridu bihi minha. Ini adalah disunatkan untuk imam dan orang-orang yang solat bersendirian. Adapun makmum dia tak baca secara kuat dalam semua keadaan itu. Kalau dia jadi makmum, dia tak baca kuat, dia tak baca kuat dalam semua keadaan itu. Siapa jadi makmum tak ada siapa boleh baca kuat-kuat dalam solat. Tak kiralah solat itu solat apa. Kalau dia namanya makmum, maka dia kena baca perlahan sahaja. Itu secara ijma'. Okey, lepas tu kita tengok wa yusannu al-jahr fi salatil kusufil qamar wal israr fi salati kusufis syams wa yajharu fi salatil istisqa wa yusirru fil janazati idza sallaha fi an-nahar wa kadha idza sallaha bil-lail ala sahih al-mukhtar wa la yajharu fi nawafil an-nahar ghaira ma dzakarnahu fi min al-aid wal istisqa. Dia kata disunatkan untuk kita jahar bacaan dalam solat itu kuat, secara kuat dalam solat sunat gerhana bulan dan juga baca perlahan dalam solat sunat gerhana matahari. Sebab kalau tengok sini solat sunat gerhana bulan waktu malam, bacaan solat lain-lain dalam waktu malam ini kebanyakan baca kuat. Jadi solat sunat gerhana matahari baca perlahan. Biasanya siang, dan memang siang lah. Wa yajharu fi salatil istisqa, dan juga baca jahar ketika solat istisqa, dan juga baca perlahan dalam solat sunat jenazah. Kalau dia solat sunat, okey, dalam solat sunat jenazah dia ada 2 pendapat. Dalam solat sunat jenazah dia ada 2 pendapat. Dia kata disunatkan, dia kata baca dalam solat sunat jenazah baca secara sir. Kalau solat sunat jenazah itu pada waktu siang. Dan boleh baca sir kalau solat sunat jenazah itu waktu malam, dia kata ala sahihil mukhtar, berdasarkan pendapat yang sahih dan terpilih. Maknanya ada tak khilaf di kalangan para ulama untuk membaca jahar untuk solat sunat, solat jenazah pada waktu malam? Maknanya ada. Dalam konteks ini ada pendapat yang mengatakan baca bacaan secara jahar untuk solat jenazah, solat jenazah pada waktu malam. Tetapi yang sahihnya sir juga untuk solat jenazah sama ada waktu siang ataupun waktu malam. Wala yajharu fi nawafilin nahar ghaira ma dzakarnahu min al-aid
wal istisqa, dan tidak dibaca secara jahar pada salat-salat sunat di waktu siang selain daripada apa yang kita sebut, apa yang kami sebut sebelum ni, iaitu salat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha dan juga salat sunat istisqa. Ini ketiga-tiga ini salat sunat di waktu siang yang mana dibolehkan, disunatkan untuk kita jaharkan bacaan. Waqtalafa ashabuna fin nawafilil lail, dan ada juga betullah berselisih pendapat lah sebahagian daripada rakan-rakan kita di dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata dalam bab bacaan solat secara jahar ataupun sir pada solat-solat sunat di waktu malam, dikatakan tidak disunatkan jahar. Ada yang dikatakan secara jahar. Wathalithu wa huwa al-asah. Wa huwa al-asah. Yang ketiga, yang pertama dia kata tidak dijaharkan. Yang kedua dijaharkan. Pendapat yang ketiga dia kata yang ni yang paling sahih, dia kata iaitu wabihi qata'al qadhi Husain wal-Baghawi. Qadhi Husain dan Imam Al-Baghawi dia kata ini yang sahih, ini muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dia kata yaqra'u bainal jahri wal israr. Dia membaca di antara jahar dan israr. Maksudnya dia baca di antara, tengok kat sini. Muka surat berapa kejap. Saya nak tengok apa dia terjemahan bainal israr wal. Dibaca dengan suara di antara perlahan dan kuat. Maknanya untuk solat sunat waktu malam ni, dia baca kuat sikit. Dia baca kuat sikit. Solat sunat waktu malam ni kita kena tengok. Solat sunat waktu malam ni dia merujuk kepada solat-solat sunat di waktu malam yang tak ada kacau orang. Kan kita dah faham dah, baca secara jahar ni memang dia akan didengari oleh ramai orang lah. Rasanya imam lah. Baca secara sir bagi bacaan makmum dan imam juga, selagi mana dia tidak mengganggu orang lain. Dia dengar dekat telinga dia sendiri saja untuk buat monitoring kepada bacaan dia tu sama ada betul atau silap. Tetapi solat waktu malam seorang-seorang ini, solat sunat waktu malam seorang-seorang ini, ulama kata yang paling sahih sekali, tidak jahar secara kuat, tidak juga secara sir, tetapi kuat sikit daripada sir, rendah sikit suara volumenya daripada jahar. Boleh faham Walau fatathu salatun bil lail. Sekejap, sebelum saya masuk situ, kita tengok dulu apa dekat sini Ada soalan tak? Oh, ada soalan. Sekejap. Maaf Ustaz, dulu saya solat duduk, sekarang dah boleh solat biasa, tapi pagi tadi dengan tidak sengaja saya solat duduk dan baru sedar dalam rakaat kedua saya terus solat biasa sehingga selesai. Boleh ke? Tak ada masalah sebenarnya. Kalau benda terlupa kan? Solat duduk tu sebab solat duduk ni solat fardu ke solat sunat? Fardu Ustaz. Solat fardu subuh. Kalau solat fardu kalau solat fardu ulang balik lah. Kalau solat fardu ulang balik. Kalau solat sunat tu tak apalah. Kalau solat fardu tu seingat saya kena ulang balik lah. Kecuali benda tu datangkan masyaqqah lah, maksudnya dah berpuluh tahun. Bukan puluh tahun, maksudnya dah banyak kali sangat kan. Kita dah lupa dah banyak mana kita tinggal solat, sepatutnya kita solat berdiri tu. Yang tu ulama ada khilaf lah dekat situ. Ada ulama ada khilaf. Hari ni saya tak ulang semula. Jadi kena qada lah Ustaz buat balik. Itu yang saya dapat, yang saya ni kalau saya silap saya mohon maaf. Setakat yang saya tahu ulang baliklah. Ulang balik. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Okey. Saya betul ke saya nak solat zuhur harus tunggu bagi selesai dulu solat sunat Jumaat? Sebenarnya yang ni pun setahu saya tidak perlu tunggu solat sunat habis solat sunat Jumaat. Sebab bagi orang perempuan tidak wajib solat sunat Jumaat, maka dia boleh solat zuhur. Tidak ada masalah. Dari segi adabnya mungkinlah kena tunggu. Tetapi kalau kita tunggu solat Jumaat dulu, maka dia akan jadi panjang sikit lah. Jadi kita tak dapat, orang perempuan tak dapatlah solat di awal waktu. Sebab menunggu solat Jumaat habis. Sebab solat Jumaat habis selepas khutbah, 2 khutbah. Maka boleh, insyaAllah boleh terus solat
salat zuhur. Untuk orang perempuan lah. Untuk orang lelaki sebab dia semayang jemaat. Assalamualaikum, mana yang lebih utama antara membaca surah yang panjang pada rakaat pertama dan pendek rakaat kedua atau mementingkan susunan surah dalam Quran tanpa mengira panjang pendek? Kalau nak ikut yang lebih utama, bacalah surah panjang kemudian baca surah pendek, sebab pahala kita baca Quran kan di atas huruf-huruf yang kita baca. Makin panjang makin banyak pahala, makin panjang makin banyak pahala. Maka kalau kita amalkan membaca surah panjang ataupun ayat-ayat Quran yang panjang, kita memang boleh meraihkan susunan surah. Automatik kita akan boleh meraihkan susunan surah. Tetapi kalau kita hanya meraihkan susunan surah, kita mungkin susah nak dapatkan fadilat ataupun sunnah membaca yang panjang dulu lepas tu baru pendek. Boleh faham Jadi kalau dari segi afdalnya, kalau nak kejar pahala, amalkan baca ayat yang panjang daripada dalam rakaat yang pertama, lepas tu kemudian baca ayat yang pendek sikit daripada rakaat pertama. Dengan itu dapat dua-dua. Tapi siapa yang macam tadi, kes tadi baca surah Al-Falaq, lepas tu surah An-Nas, maka dia dapatlah mengikut sunnah dari segi mengikut tertib di dalam Al-Quran. Tetapi bacaannya agak pendek lah. Bacaan agak pendek. Bagi orang yang ada banyak ruang untuk membuat solat sunat dan sebagainya, menggunakan bacaan-bacaan yang panjang, maka buatlah, kejarlah selagi mana ada umur kita, insya-Allah. Tetapi bagi orang mungkin dia nak cepat ada urusan lain, dia mungkin baca surah Al-Alaq, surah Al-Falaq saja, lepas tu surah An-Nas, dapatlah juga sunnah ikut tertib dan masing-masing mendapat rahmat Allah SWT. Semoga mendapat rahmat Allah SWT, insya-Allah. Lepas tu okey. Boleh faham Okey, sekejap, ada lagi tak soalan? Ada lagi soalan? Okey, setakat ni tak ada soalan. Okey. Lepas tu kita baca sikit sampai habis perenggan yang ni habis perenggan yang ini walau fatathu salatu bil lail faqadaha bin nahar atau bin nahar faqadaha bil lail fa hal yu'tabar fil jahri wal israr waqtul fawati am waqtul qada fihi wajhan azharuhuma yu'tabar waqtul qada wa qila yusirru mutlaqan. Okey, dia kata kalaulah seseorang itu qada solat sunat, qada solat, tak kira lah solat sunat ke solat. Okey, bab qada ni saya nak sentuh ada satu benda. Kalau kita qada solat fardu, itu dah confirm dah, kita qada solat isyak dan solat maghrib pada waktu siang, itu dah confirm dah, itu kita faham. Tapi kalau solat sunat, sebab menjadi kelaziman para ulama yang dah melazim dan meletakkan rutin kepada diri dia untuk solat sunat pada waktu malam, tiba-tiba ada kekangan untuk, dan dia tak dapat buat solat sunat itu ataupun dia terlupa, maka dia boleh qada solat sunat pada waktu malam itu di waktu siang. Boleh juga qada solat sunat. Okey. Selesai bab tu Okey, sekarang kita rujuk pada ini. Dia kata, kalaulah seorang itu terlepas solat pada waktu malam dan dia qada pada waktu siang, ataupun terlepas solat waktu siang dan dia qada waktu malam, adakah bacaan pada solat qada itu mengikut bacaan solat-solat yang dia terlepas itu, ataupun dia kena ikut bacaan pada waktu dia qada itu? Dia kena ikut waktu, kena ikut waktu fardu solat ke, ataupun kena ikut waktu dia qada? Ini ada perbezaan sikit. Dia kata ada dua wajah. Ada dua pendapat lah. Dia kata yang paling utama, yang paling jelas, dia kata yu'tabar waqtul qada. Mengikut waktu qada. Sebab waktu qada ni akan meraihkan kalau orang waktu siang, kalau kita tertinggal waktu malam, solat isyak, kita qada waktu siang dengan bacaan kuat, dia pertama dia akan mengganggu orang lain. Mungkin kalau dia semayang, dia qada dekat masjid. Yang kedua, mendatangkan keraguan ataupun syak wasangka orang lain yang lalu lalang kat situ, apa dia ni? Baca solat, tak mana ada solat zuhur dan asar baca kuat, sedangkan dia qada solat isyak contohnya. Jadi untuk menghilangkan keraguan atau mengelakkan fitnah ini, dia kata yang paling sahih sekali, dia kata ikut waktu qada. Ikut waktu qada. Maksudnya bila mana kita qada waktu siang, kita perlahankan. Bila kita qada waktu malam, kita kuatkan.
Dan ada juga yang kata waqila yusirru mutlaqan. Ada yang kata untuk solat qada ni sir je semua. Secara mutlak sir je semua. Solat qada semua sir. Itu pendapat dia, pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i. Jadi itulah secara ringkasnya kita belajar tentang perkara ni, insya-Allah, tentang solat qada, bacaan-bacaan dia, baca secara sir dan sebagainya. Kalau kita tak hafal surah panjang, boleh juga ke kita baca surah pendek lebih daripada sekali? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cumanya dia sunnahnya tidak begitu. Kita nak kata dari segi boleh ke tak boleh, dia tidak membatalkan solat, tetapi sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Sunnahnya tidak diulang-ulang bacaan tu. Kalau ikut yang kita jumpa, tidak diulang-ulangkan bacaan tu berapa kali. Jadi kalau nak buat, saya rasa lebih baik mungkin bacaan itu boleh diulangkan. Yang keduanya, banyakkan juga zikir-zikir dan tasbih-tasbih dan doa-doa semasa kita rokok, lepas tu masa kita sujud kita doa, maka banyakkan tempat-tempat yang memang dah ada dalil yang sahih tentang fadilat-fadilat bacaan-bacaan dalam solat kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh ya? Jadi saya boleh berhenti dulu ke? Okey, boleh juga. Ustaz. Jadi sekejap. Ada Ustaz, nak tanya sikit boleh tak? Boleh, Okey, boleh. Sila. Tadi kata kalau kita tak hafal ayat panjang, tak perlu ulang. Tapi kalau kita baca lebih daripada satu surah, boleh? Boleh daripada satu surah? Boleh juga. Maksudnya kita baca surah yang pendek, tapi kita Banyak. baca dalam 3 surah macam tu. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Sama juga macam kita tengok dekat surah sunat witir tadi kan, dia baca surah Al-Ikhlas, lepas tu Muawwidhatain dengan 2 surah yang lain, surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maknanya kalau kita baca lebih daripada satu surah tu, lebih baik daripada kita ulang surah yang sama ke tak? Yang tu saya tak dapat bagi kepastian. Okey, terima kasih Okey, Ustaz. sama-sama. Okay, Ustaz, saya nak Ya. tanya solat sunat uduk tu kan, kita buat waktu subuh kan, lepas buat solat sunat uduk, lepas tu kita buat solat sunat subuh, lepas tu baru kita buat solat subuh. Habis syuruk kita buat solat duha, betul tak Ustaz? Betul. Waktu syuruk dengan waktu duha ni ada ulama kata sama je waktu dia. Ada yang kata syuruk dulu lepas tu baru mari duha. Maksudnya kalau nak solat sunat syuruk lepas tu, sebab duha dia pun boleh buat lebih daripada 2 rakaat. Makanya boleh buat, tak ada masalah. Cuma saya rasa sangsi sebab bila kita buat solat sunat uduk tu, lepas tu kita buat solat sunat subuh kan, tak apa kan? Boleh, tak ada masalah. Cuma solat sunat wuduk ni saya nak kena check balik tentang dalil dia. Sebab sebelum ni ada pernah check tapi lupa. Ada satu solat sunat tu, solat sunat bila mandi wajib. Maksudnya bila masuk Islam tu. Solat sunat bukan solat sunat tu, solat taubah. Kita dah bincang hari tu kan. Tapi tak apa, nanti saya akan kembali insya-Allah untuk check balik solat sunat wuduk ni. Okey, baik. Okey, insya-Allah. Kalau kita buat solat subuh, solat sunat subuh, lepas tu kita buat solat subuh kan. Lepas tu kalau kita buat solat sunat uduk tu, waktu katalah kita dah tak ada air semayang, kita nak buat solat duha, kita buat solat sunat uduk, boleh ke? Dia kalau solat sunat wuduk tu, kalau berdalilnya ada nanti saya check balik. Kalau dalilnya ada, memanglah dia solat sunat selepas kita ambil wuduk. Betul. Setiap kali kita ambil wuduk kita boleh buatlah solat tu. Cumanya saya nak kena check balik betul-betul apa dia punya dalil tu, kategori dia macam mana. Nanti saya cuba letak dalam report dia. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sekejap, ada soalan lagi ke ni? Takut terlepas. Kejap. Ada Ustaz. Okey. Dalam chat. Dalam chat kan, kalau kita tak hafal surah panjang, okey, kejap. Boleh ke satu surah? Satu surah. Okey, surah Ar-Rahman dibahagi kepada 2. Satu bahagian untuk satu rakaat dalam satu surah. Okey. Yang ni yang saya kata tadi, maksudnya setakat ni isu surah Ar-Rahman dia tidak ada dalil secara khusus tadi tu kan.
Jadi boleh buat sebenarnya sama juga macam kita bacaan-bacaan surah-surah lain yang panjang-panjang, macam kita baca surah ayat-ayat dalam surah Al-A'raf, ayat-ayat dalam surah Bara'ah, ayat-ayat dalam surah Ali Imran atau An-Nisa atau Baqarah. Jadi surah tu panjang, maka kita boleh je buat ambil pilihan-pilihan ayat tersebut. Sama juga. Cumanya yang kita sebut tadi tentang ulama Imam Nawawi kata cuba elakkan untuk baca sebahagian daripada surah untuk surah-surah yang memang ada dalil khusus untuk dibaca pada solat sunat subuh, pada solat sunat, pada solat subuh, pada solat Jumaat dan sebagainya. Untuk ada dalil-dalil khusus. Kalau tempat tu tak ada dalil-dalil khusus tentang surah itu, maka kita boleh baca sebahagian daripada ayat-ayat daripada surah-surah tersebut. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Mungkin itu maksud bergilir-gilir. Wallahualam saya kira. Saya nak kena check balik sebab saya check dekat dalam makna hazramatin tu dia bukan makna bergilir. Lepas tu saya tengok makna daraja tu dalam kamus dia bukan makna bergilir juga, dia membawa makna kita kena melatih diri kita menjadikan adat bacaan tu sebagai adat kita supaya bacaan tu jadi ringan. Yang tu yang saya jumpa. Wallahualam. Baca surah. Kalau baca surah berulang-ulang, maksudnya baca surah-surah lain yang berulang-ulang mengikut jumlah ayat dalam surah yang sepatutnya kita baca kan? Itu makna dia kan? Wallahualam. Kalau kita nak buat macam tu, mungkin kita tak dapat ketepatan. Kita kena cari betul-betul lah surah mana yang betul-betul kalau kita baca secara berulang, dia menyamai jumlah ayat dalam Al-Munafiqun contohnya. Jumlah ayat dalam surah Al-Jumu'ah contohnya kan? Jadi mungkin itu jadi satu benda yang lain pula lah. Satu perkara yang lain pula untuk kita buat. Tapi yang saya faham, darajah ni maksudnya kita latih diri kita supaya lancar baca tanpa kita mengabaikan hak-hak bacaan yang betul, makhraj dan panjang pendek. Dan bila kita dah biasakan, dia akan jadi ringan. Wallahualam. Baca surah sama kali itu. Kalau kita buat solat istikharah dengan kha KH, wajib ke kita mengikut petunjuk yang diberikan? Dalam bab solat istikharah ni kan saya pun nak kena tanya jugalah apa pengalaman tuan-tuan dan puan-puan bila solat sunat istikharah. Ada yang bila solat sunat istikharah ni dia letak dadu bawah sejadah, letak gambar, letak tulisan-tulisan dekat kertas dan sebagainya, yang mana perkara itu sebenarnya sejak berdasarkan apa yang saya cuba cari, wallahualam tak pernah jumpa macam tu cara dia. Itu sebab bila sembahyang solat istikharah ini kita kena faham juga makna doa Allahumma inni astaqdiruka biqudratik. Kan lepas tu in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi ajlihi wa ajlihi, contohnya kan kita faham maksudnya kalau engkau tahu benda ni baik untuk aku tempoh jangka masa pendek dan jangka masa panjang, maka dan itulah intipati sebenarnya doa dalam solat istikharah itu, intipati akidah kita, pergantungan kita dan penyerahan kita kepada Allah SWT. Jadi saya tak tahu macam mana nak sebut dari segi petunjuk itu secara solid. Jadi kalau ada orang dia letak gambar bawah sejadah dia ataupun dadu ataupun undi, kertas-kertas undi di bawah sejadah dia pun lepas habis sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, lepas baca doa dia pun ambil. Kadang-kadang bila kita ambil, masalahnya bila kita ambil, kita sebenarnya kadang-kadang kita sembahyang istikharah, kita dah ada dah pilihan kita. Lepas tu bila kita buat undi macam tu, tiba-tiba tak ngam dengan pilihan kita. Kita rasa tak puas hati, sembahyang lagi. Dia jadi macam jadi juri pula. 3 kali sembahyang istikharah, 2-1 ataupun 3-0 ataupun macam mana. Jadi apa yang saya faham dari segi istikharah ini, semua orang istikharah, buat solat istikharah, tak perlu letak benda-benda tu semua bawah sejadah dan sebagainya. Maka ikutlah keadaan yang Allah aturkan kepada kita. Kadang-kadang dia Allah aturkan ni, kadang-kadang dia datang dari mimpi. Mimpi tu menunjukkan macam mana. Tapi tidak semestinya juga kita kena orang kata apa, kita nak faham mimpi tu secara jelas sebab mimpi kita ni kadang-kadang samar-samar. Maka dia lebih kepada bagaimana perjalanan kita selepas itu. Hati kita tu berat macam mana selepas itu.
Dan ada banyak perkara-perkara yang Allah tunjukkan, ada orang Allah tunjukkan secara jelas, ada orang Allah tunjukkan secara sama-sama, ada orang Allah aturkan cara hidup dia tu, cara penyelesaian masalah dia tu dengan cara yang ni senang, yang ni jadi susah, maka ikut yang mana senang lah, ikut yang mana senang, insya-Allah ada keberkatan. Maka kalau kita kata wajib ke kita ikut petunjuk yang diberikan tu, saya nak tanyalah petunjuk yang macam mana, sama ada mimpi ataupun apa. Sebab dalam doa tu Allah, Nabi dah ajar dah, yassir huli, mudahkan urusan aku dalam bab tu. Maksudnya kalau kita dah serah diri kepada solat istikharah, dalam solat istikharah kita serah diri kita kepada Tuhan, tawakal kita kepada Allah Taala, bila kita nampak oh jalan ni mudah, maka inilah jalan dia, macam tu. Kalau jalan ni susah, kita tinggalkan yang susah. Buat apa nak menyusahkan diri, sedangkan kita dah serah diri kepada Allah, kita mudahkan perkara itu, kita ikut perkara yang mudah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Saya nak terang lebih, susah juga bab istikharah ni atas diri sendiri, insya-Allah. Apa yang kita rasa, bila kita serah diri kepada Allah Taala, kita akan rasa benda tu, insya-Allah. Kita ikut je. Kalaupun kita tersilap ikut, Allah dah bagi petunjuk contohnya, tapi kita tak faham contohnya kan, kita terlepas pandang contohnya, ataupun ada kesamaran dari segi petunjuk Allah Taala. Wallahu alam, semoga Allah ampunkan kita. Allah Maha tahu apa yang kita cuba buat. Yang pentingnya kita serah ke Allah Ta'ala, kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Mana yang patut didahulukan antara solat sunat ba'diyatain dan solat qada fardu? Dahulukan dulu qada. Sebab qada itu hutang. Hutang wajib dahulukan, lepas tu baru buat ba'diyatain. Kecuali kita yakin. Tapi tak ada siapa pun yakin sebenarnya dia boleh confirm hidup selepas dia buat solat ba'diyatain. Jadi kalau ada qada, buat qada dululah, lepas tu baru buat ba'diyatain. Wallahu alam. Okey, terima kasih. Kalau kita solat ba'diyah selepas isyak 4 rakaat tapi rakaat ketiga keempat tak perlu baca surah lagi. Boleh juga kalau buat 4 rakaat terus Kalau buat 4 rakaat terus tak perlulah. Tapi boleh juga baca. Boleh juga baca, tak ada masalah. Tapi kalau kita buat yang pentingnya juga tidak ada tahiyat awal. Yang penting juga tidak ada tahiyat awal. Boleh, tak ada masalah. Pertama dan kedua baca. Ataupun baca keempat-empat pun tak ada masalah, supaya dapat membezakan di antara solat-solat 4 rakaat fardu yang lain. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita tutup dulu majlis. Okay. Saya minta maaf kalau ada soalan-soalan macam Syakirah tadi saya tak sempat nak jawab. Nanti saya akan cuba jawab, insya-Allah. Lepas ni ada majlis ke? Ada bacaan surah Ar-Rahman. Tak apa, kalau saya sempat send message dekat chat box lagi, sebab saya okey lagi sekarang ni, saya hantar dekat chat box lagi. Kalau tidak pun saya hantar. Silakan. Boleh je Ustaz. Silakan. Qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.